Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak bersama. Minta maaf kalau ada yang menunggu. Step popular mana entah. Padahal tak ada orang tengok pun. Okay, selamat datang ke isu MJ World Duit. Okay, episod kali ini insyaAllah kita akan berbual mengenai Hari Raya Aidilfitri yang insyaAllah bila video ni akan dipost, okay, kita akan sudahlah menyambut Hari Raya Aidilfitri seperti mana yang telah di-announce oleh para mufti dan para dan kerajaan atau pemerintah di tempat masing-masing insya-Allah. Okey, kita bersama dengan Ustaz Nasir. Apa khabar Ustaz? Hello Ustaz. Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar? Lama tak jumpa Kita lama tak jumpa Apa khabar orang di Singapura? Okay, just for updates, okay, kita sebenarnya plan nak lama nak buat, dan kemudiannya alhamdulillah saya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam meninggal gitu dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke umrah, bawa jemaah, alhamdulillah pada saat-saat akhir. Okay, jadi banyaklah back to back perkara yang terjadi, dan kemudiannya masuk Ramadan, dan kemudian Ustaz Nasir pun sekarang lebih bermastautin di Malaysia ke Bali, okay, dengan anak isterinya di Singapura. Astagfirullah. Tetapi nanti kita Ustaz Nasir akan berbual, okay, kenapa dekat Malaysia dan sebagainya. Okay, dan betul dah, ini kira ni hari yang terakhir, hari raya pula, hari Ramadan yang terakhir, okay, selepas tarawih insyaAllah kita rekod ni, dan insyaAllah ni bila video ni akan dilancarkan dah masuklah hari raya insyaAllah. Okay, Ustaz, apa perkembangan diri anda dekat Malaysia, buat apa? Lari ke? Tak adalah, bukan lari. Saya datang Malaysia atau KL lah specifically untuk bekerja, untuk menimba pengalaman, menimba ilmu. So kerja yang saya buat ni adalah kerja yang saya betul-betul dalam bidang saya lah, which is syariah consultancy. Dia bukan buat financial planning ke apa, tapi ni kita jadi consultant for companies yang nak jadi syariah compliant and all lah. So kita bagi certification dekat company ataupun products. So ni perkara yang saya nak ceburi selepas saya habis belajar, sebab saya minat finance, Islamic finance especially kan, tapi dekat Singapore market dia macam tak berapa memberangsangkan. Jadi saya menjelajah lah ke negara jiran untuk mencari pengalaman. Islamic finance, mana tahu boleh bawa balik Singapore. Islamic finance masih buat lagi lah, tapi of course ini memang kerja Islamic finance, tapi dia lebih kepada product development ataupun syariah consultancy. So klien-klien kita, boleh dengar ke background tu? Tak apa. Klien kita dia macam apa dia? Rempit ke? Bukan. Adalah beberapa kekecohan di luar sana tu. Maklumlah, Malaysia ada banyak mercun dan sebagainya. Mercun, meriam pula. Okay, so kembali pada tadi tu, klien-klien saya ni banyak macam companies, investment companies, banks pun ada. So diorang nak syariah compliant kan produk diorang tu. Jadi diorang datang kepada kita, merujuk kepada kita siapkan kontrak dan sebagainya untuk menjadikan Islamic punya kontrak. Macam tu lah. Menghalalkan produk. Adakah ni istihalah? Bukan, betul-betul menghalalkan. Anda jangan macam-macam. Istihalah. Istihalah nantilah. Apa istihalah tu nanti kita akan sama-sama lah bincang insya-Allah. Okey, jadi ni insya-Allah kita di dalam Ramadan ni pastinya kita akan masuk hari raya, dan dan segalanya insya-Allah banyak berkenaan dengan kewangan, duit, finance, dari sudut dari sudut macam-macam lah perkara, contohnya nak spend itulah, baju baru lah dan sebagainya. Betul. InsyaAllah kita akan sama-sama bincang, okay, tentang apa yang Islam katakan dan apa yang sebenarnya
spending yang berpada ataupun bagaimana kita nak spending berpada. Walaupun dah mungkin rasa terlewat tetapi masih ada lagi ruang untuk keinsafan kalau Betul. rasa dah tersasar jauh. InsyaAllah kita mulakan dengan satu dulu perkara dalam sunnah Hari Raya Aidilfitri khususnya kita diminta atau kita digalakkan untuk memakai pakaian-pakaian yang cantik. Cantik. Part ni saya insyaAllah saya uraikan sikit apa yang mungkin disalahertikan adalah pakaian cantik itu adalah pakaian yang baru. Walhal Betul. pakaian yang cantik itu sebenarnya pakaian yang apa? Cantik. Cantik lah. Tak perlu semestinya yang baru. Kadang-kadang yang baru pun ada yang tak cantik. Betul. Jadi dalam perkara ni khususnya lah orang-orang yang ataupun keluarga-keluarga yang ada anak banyak, pasti dia akan spend benda yang dalam kos yang pelbagai dan besar. Okey. Apa pandangan Ustaz? Apa pandangan Nasir dalam bab ni? Macam Ustaz dah katakan tadilah, macam dalam hadis pun menyebutkan bila kita nak menyambut hari raya tu pakai cantik-cantik dan sebagainya. So macam yang kita dah discuss tadi, cantik tu not equal to baharu so cantik tu pun boleh jadi juga pakaian yang mungkin kita pakai sekali-sekala ke kan, orang tak nampak. Ataupun cantik tu macam contoh kita dalam culture Melayu kita ada pakai samping dan sebagainya. Kalau macam kita kat Singapura tak selalu kita pakai kalau macam dekat Malaysia tiap-tiap Jumaat memang diorang pakai. So kalau dekat Singapura tu every time bila raya je lah baru kita pakai sedemikian. So jadilah istilah cantik dekat situ. So macam Ustaz juga cakap tadi, disalahertikan cantik ni kadang-kadang benda cantik ni kita selalu kaitkan dengan benda yang baharu. Lagi-lagi sekarang ni bila fashionnya tiap-tiap tahun fashionnya berlainan. Dulu ada jubah sado, tiba-tiba ada kurta 3/4 kan. Bukan kurtanya kat badan 3/4, dekat lengan tu 3/4 dan sebagainya lah. So fashion pun makin berkembang. So perspektif cantik tu pun mengikut peredaran zaman lah. Tapi nak beli baju tu boleh, tapi berpada-pada itu yang pertama. Ustaz contoh pertama, sebelum kita ni. Ustaz baju apa brand? Bola bintang Saya beli baju kat Kilang aja. Kilang? Kilang ke Gelang? Gelang. Oh, ingat Kilang. Oh, Nyonya. Baju Kilang juga. Baju Nyonya. $10. Baju tu je yang saya muat, Ustaz. Tak payahlah, astaghfirullahaladzim, tak payah nak ni lah. Kita tak fight shame Saya beli semua kat Malaysia, alhamdulillah. Saiz dia semua pelik-pelik tahun ni. Betul. Walaupun saya rasa saya ni tak besar sangat, tapi terperanjat jugalah kena beli 4XL, 5XL Mungkin itu satu kesedaran. Bukan, saya rasa dia salah kira kot dia punya saiz. Bukannya Mungkin lah. Ya, mungkin lah. Rakyat-rakyat Malaysia kan comel-comel. InsyaAllah. Okay. Cuma itulah kadang apa tu kan tadi kita hadis tu mengatakan bila kita menyambut hari raya pakai baju yang cantik-cantik. So hari raya ni pun Ustaz berapa banyak hari sebenarnya dalam Islam yang dituntut ni sebenarnya Ustaz? Kita ni benda sensitif. Tapi hari raya sebenarnya satu hari saja. Okey, tetapi dalam adat kita khususnya orang Melayu, Malaysia tak tahu saya tak tahu Singapura lah sama khususnya. Sekali. Sama juga. Kita raya sebulan, puasa sebulan, raya sebulan. Okey? Betul. InsyaAllah. Kita balas. Balas. La ilaha So illallah. betul lah. So kalau macam kita raya sebulan tu, mungkin orang pun ada jelah preparation dia tu pun untuk sebulan. Dia belilah sekali baju beberapa helai untuk persiapan raya 1 tahun tu. Yang paling menarik sekali, the next time yang dia akan pakai baju tu, mungkin dia dah tak pakai baju tu lagi dah. Beza kita saya hari-hari pakai baju Melayu. Betul. Para asatiza ni dia beruntung sikit. Baju-baju yang dia beli untuk hari raya tu alhamdulillah dia akan pakai setiap minggu atau bahkan setiap hari. Tapi kalau untuk yang macam rakyat yang biasa-biasa ni, maksud saya tak adalah pakai baju Melayu hari-hari tu.
Dah lah tiap-tiap tahun dia beli baru. Saya pun wondering jugalah mana baju tu pergi. Uh, mungkin Ah, dia taruh frame kat rumah kot. betul. Ataupun mungkin dia beli, dia pakai sekali, terus selepas tu dia sedekahkan kepada yang memerlukan. Kita tak tahu ni orang Masya Allah, betul. Hmm. Mungkin. Jadi tengoklah pada masing-masing. Hmm. Okay, dari sudut kita buat pasal baju raya. Apa sekarang kita ada nampak macam-macam brands dan sebagainya. Saya pun agak menarik tahun ni sebab brand-brand yang macam contoh yang popular bulan bintang. Saya nak beli baju Alif Sata yang ada Tak boleh lah angin Ustaz, tak boleh lah. aircon. Tapi Betul. sedar dirilah kita badan bukan Tak Alif boleh Sata lah kan. Ustaz. Tak boleh. Tak elok Kita banyak makan satar. Tahu tak Sah? yang triangle tu. Yes, okay. Sedap Siapa satar yang beli kat datang bazar Malaysia. Malaysia. Betul, sedap. Lagi-lagi yang fresh. Okay, apa dia buat pasal makan ni? Okay. Pasal raya, okay. Dari sudut ni boleh membawa pada pembaziran dan sebagainya. Tanpa kita sedarilah. Walaupun kita pakai baju tu sekali dan sebagainya, namun mungkin ada masalah yang lain dan sebagainya lah. Ini baru satu. Ada orang yang hari raya beli baju 2 set. Satu tak cukup, 2 set. Lepas tu bukan 1 set, bukan murah, mahal. Tailor lagi. Astagfirullahaladzim. Masya-Allah. Dia bulu baju raya lagi. Kemampuan masing-masing lah. Dia punya samping kena songket original. Dari Terengganu punya. Songket berapa Ustaz? Songket? Tak pakai songket? Saya tak pakai. Tapi samping bila saya pergi Terengganu ke mana-mana tu, bila saya tengok harga tu boleh memeranjatkan jugalah. Itu harta. Itu boleh jadi harta. Itu nantilah kita satu buat. Kain tu saya rasa lagi mahal daripada baju kurung. Kita ni tak faham benda-benda ni, tapi tak apalah. Bukannya kita nak cakap orang yang beli tu membazir. Mungkin dia ada acquired taste. Kita tak tahu. Betul. Dan sebagainya lah. Okay. Kita dah bahas baju raya. Ni kita baru buat pasal lelaki bukan wanita punya hal nak buat pasal wanita ke tak ya? Takut nanti kena kecam. Takut sensitif lah Ustaz. Tak apalah. Kita ni kan kita dalam zaman woke. Sebagai suami kepada Puan Azian, apa Allahu Akbar, dia saya. Apa dengan adakah Puan Azian beli tudung mahal? Alhamdulillah isteri saya dia tak jenis yang macam tu. Tapi kadang tu bila datang mood dia nak minta tu dia boleh minta je lah. Tapi adakah dia beli dark ke people ke? Tak. Dia tak adalah pergi beli dark ke apa, tapi dia pergi level bawah sikit saja. Apa? Contoh? Nilofa. Tahulah. Nilofa. Kau cakap Nilofa bawah sikit Nasir? Oi. Standard. Tapi nak dibandingkan dengan dark tu lagi harganya lah. Na'udzubillah lah sebenarnya. Satu piece helai tudung tu baju Melayu saya dah berapa banyak dah boleh beli tu. Tapi itulah alhamdulillah. Tapi berbeza. Kita faham Nasir. Diorang pakai tudung hari-hari. Betul. Itulah dia punya justification lah perempuan ni. Tak apa, wanita. Kita sebagai seorang suami, bagaimana kita mampu, kita beri mana yang boleh. Saya sebagai orang yang belum berkahwin pun faham kerana ada adik-adik wanita di rumah. Betul. Dan inilah kadang-kadang menarik juga tengok bukan kita nak pakai, astagfirullahalazim. Menariklah bagaimana dia punya promotions dan sebagainya. Exactly. Sangat-sangat. Itu baru tudung. Belum lagi baju. Nak apa? Baju kurung, pesak ke kebaya ke apa ke. Betul. Jangan cakap baju luaran Ustaz. Diorang punya itu serkut kepala pun ada macam-macam jenis Ustaz. Macam-macam jenis, macam-macam design pun ada. Saya tak faham benda tu pakai kat dalam kalau macam kita saya rasa semua sama je. Panas. Kita angin banyak. Yelah tu. Awak ni sikit-sikit dah tekap-tekap. Diorang tak ada tekap-tekap. Macam mana dia nak ni. Betul. Saya understanding. Tak apalah, kita memahami. InsyaAllah. Tak ada masalah. Itu pasal wanita. Dan kemudian sebagai keluarga, macam mana keluarga?
dari sudut kewangan? Keluarga tengok kalau contoh ni kita buat pasal hari raya kan. Contoh kalau macam kita dah ada apa tu dah ada rumah sendiri contohnya. Ustaz ingat tak dulu-dulu, tak kisahlah, saya tak ingatlah Harvey Norman ke apa ke, iklan dekat TV. Saya tak ingat dekat Singapura ke Malaysia. Tiap kali nak raya je kan, mesti ada iklan macam, abang, raya nak dekat ni, bila kita nak beli icebox baru. Semualah, bukan tu, Ataupun bukan ni. Hampir semualah, hampir abang, semua syarikat lah. jiran sebelah dah beli icebox baru, bila kita nak tukar icebox kan. Macam tu. Ni kat radio hari-hari. Abang, peti ais dah rosak. Beli nak beli baru lagi. Betul. So gimana kat situ? Kadang-kadang bila kita dah di rumah tu pun menjadi satu culture juga. Tiap kali bila nak raya tu kita mula cat lah, kita tukar perabot lah. Tak ada masalah. Kalau itu dalam kemampuan kita, dan juga untuk meraihkan hari raya kan, orang nak mengunjung dan sebagainya. Mungkin menghiasi rumah kita tu dengan cantik-cantik pun elok jugalah, dan dapat juga mengelakkan daripada gosip-gosip dan sebagainya. Tapi janganlah kita jadikan itu sebagai satu kemestian. Dia masalahnya, dia tak kisahlah perabot ke rumah ke apa ke. Nak beli boleh, nak tukar boleh, nak baru boleh, tapi janganlah kita sampai jadikan satu kemestian. Bila kita tukar je nanti rasa macam asal tak tukar ni. Itu pun kadang boleh jadi pertelingkahan antara suami isteri juga. Kenapa suami aku tak nampak yang ni semua kena perlu tukar. Macam tu. Jadi janganlah sampai jadi macam tu. So khususnya dalam kadang-kadang ada yang offer contoh installment. Kalau boleh janganlah Betul. Installment ni jangan terjerat kawan-kawan, especially 0% down payment dan sebagainya. 0% memang 0%, tapi mampukah kita nak hadap installment tu tiap-tiap bulan? Itu yang kita kadang tak nampak. Itu dulu kalau kita cakap zaman dulu, installment ni kebanyakannya datang dari segi credit card. Dia antara credit card, atau kita beli kredit, ataupun kita beli cash lah. Tapi sekarang ni dalam part kredit punya scene tu dah macam-macam dah cara dia. 0% installment, 0% interest, macam-macam marketing gimmick lah. Tapi kalau kita baca betul-betul memang sikit lah. Betul. Dan bayangkan kalau dah 0% installment tu, maksudnya tiap-tiap bulan tu awak bayar lebih tau. Awak bayar harga harga bunga sebenarnya. Harga bunga. So susah lah kat situ, susah. Kalau boleh elakkan lagi yang susah tu 0% interest memang 0% interest, ataupun buy now pay later lah sebagainya kan. Memang 0% interest, memang betul. Sekarang ada banyak contoh ada banyak skim-skim baru, contohnya daripada syarikat G dan syarikat A. Tahu tak syarikat G, syarikat A? Tak, jangan cakap lah syarikat ada. Mungkin saya tahu G. A syarikat penerbangan ke? Bukan. Nampak saya tahu saya macam betul, macam satu istilah dekat dalam fizik tu kan. So, betul. Macam mana tu? Ini itu macam mana sahaja. Saya nampak banyak syarikat-syarikat Islam ni buat ni sekarang. Itu syarikat compliant. BNPL. Apa tu benda? Buy now pay later. Benda ni sebenarnya daripada zaman dulu dah ada. Pernah tak dengar golden chance? Ambil dulu. Bukan golden chance lah, astagfirullahaladzim, kau fitnah je syarikat lain lah. Syarikat lain lah. Bukan golden chance, insyaAllah. Okay, sorry, maaf. Saya tinggal Malaysia 7 tahun jadi saya mungkin tak dah lupa-lupa lah. Tapi adalah satu syarikat jewellery tu, dia cakap bayar dulu, pakai dulu, bayar kemudian. Tapi tu terang-terang haram. Tak ada garannya kan. Okay. Tapi yang buy now pay later ni, skim dia sama. Contohnya syarikat A lah especially
Dia breakdown. Contoh kita nak beli kerusi macam kat belakang ni, 2,000 contohlah. Ni bukan saya beli saya sewa Okey, 2,000 contohnya. Okey, senang cakap kita cakap 3,000. 3,000 So instead of kita bayar cash 3,000 ni, kita break it down into 3 payments. Usually payments ni dalam bulanan lah kalau syarikat A ni. So tiap bulan tu kita akan bayar 1,000, 1,000, 1,000. Macam tu. So apa catch dia? Catch dia memang betul tak ada interest dan sebagainya. Contoh kalau harga tu awak check 3,000, memang dia akan cakap, okay, awak bayar lepas 3 bulan pun memang 3,000 juga. Cuma yalah dia pandai tahu dia punya payment period tu very short. So bila payment period short, harga besar, maksudnya tiap-tiap kali kita buat payment tu macam saya katakan tadi, amount dia besar. So bayangkanlah 3,000 bagi 3, 1,000, 1,000, 1,000 lah. Tiap-tiap bulan tu bayar 1,000. Macam nak setengah gaji kita Itu baru satu kita beli ni. Kita nak tukar tapi perabot benda-benda ni, kita masih nak ada tukar lagi, meja masih ada bunga jugalah. Okey, bunga dia datang bila? Kan saya dah katakan tadi kan, amount dia bulan-bulan tu tinggi, betul tak? Itu untuk satu barang. Contoh kalau kita termakan dengan skim-skim macam ni, kita akan beli handphone, kita akan beli itu, beli ini. So dia akan accumulate. So what will happen bila kita accumulate, kita tak akan mampu nak bayar bulan depan. Confirm punya. Kita tak akan mampu nak bayar bulan depan. Okay? Itu yang jadi masalah. Bila kita lambat bayar, adalah late payment charge dekat situ. So late payment charge ni hukumnya apa? Hukumnya haram. Itulah interest. Dia namakan late payment ni walaupun boleh exactly dia namakan late tak payment boleh charge. menghalalkannya ke? Tak boleh menghalalkannya. Tak boleh ustaz, tak boleh. Anda bayangkanlah, anda dah pinjam mana 3,000, dah janji 1,000, 1,000, 3 bulan, tapi anda bayar lambat. Anak cakap, kenapa anta bayar lambat? Anta bayar lambat, anak kena upkan sikit 10%. Tak boleh lah macam tu. Okay. Itu pasal spending Okay. Dan ni part yang kita sekarang saya masuk soalan ataupun yang part terakhir adalah dari sudut duit raya. Ustaz Nasir tak agak-agak botol besar betul. Itulah. Daripada duit raya sebagai Aqua. Sebagai bapa baru, Ustaz Nasir alhamdulillah baru dikemudiakan pula. Dikabulkan. Bukan apa? Dikurniakan anak dikurniakan. baru. Anak baru Anak bolehlah baby anak lah, yang baby. kedua alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Adakah ni hari raya pertama dua anak. Okey. Macam dapat duit raya. Sekarang tadi kita spend. Sekarang kita dapat. Betul. So apa nasihat Ustaz sebagai financial planner untuk ibu bapa yang ada di luar sana? Apakah duit itu masuk mana? Masuk savings ke? Masuk investment ke? Masuk apa? Ustaz, sebelum tu saya nak cakap sikit pasal duit raya, boleh Ustaz? Boleh. Duit raya ni hukumnya apa? Kalau sebagai orang yang dah tua, haram. Astaghfirullahalazim. Jangan macam tu. Ustaz pernah dengar tak? Duit raya ni dia cakap sebagai zakat. Zakat? Bagi-bagi zakat. Pernah dengar? Tak pernah. Bila kita punya orang-orang tua dulu nak sedekah prepare ke duit zakat? raya. Yelah, dia cakap bagi istilah. Dia cakap, ni untuk zakat budak-budak bila raya nanti. Pernah dengar tak? Zakat kepala. Tak pernah. First time ni dengar. Yelah. So kalau untuk sesiapa yang kat luar sana, especially the older generation lah. Ini bukan zakat ini hanyalah kita punya sedekah ataupun bukan sedekah sangat lah, tapi kita panggil dia sebagai hibah lah, hibah. Because tak tahu datang dari mana. Mungkin daripada culture Cina kot, kan? Dia bagi angpau tu semua kan? Ustaz dulu dekat Madinah ada dapat ke duit raya ni? Tak pernah tahu. Dapat kita bukan duit raya, kita dapat duit bulanan daripada orang kaya. Kita kena beratur. Itu ekstra. Tapi yalah, duit raya ni bukan salah. Dia culture yang bagus, which is kita beri-memberi lah. So itu hukumnya harus. Cumanya dia menjadi salah tu kalau macam kita mengharapkan sangat. Dia pun kadang macam ada market rate lah, apalah, ni semua tak ada
So kalau awak dapat duit raya $2 pun awak terima je lah, dah bagus tu dia nak bagi. Mungkin dia pun tak dapat nak bagi banyak dan sebagainya lah. Okay, so itu tentang duit raya lah. Okay, tapi bila kita dapat collect duit raya ni, especially untuk bapak-bapak, mak-mak di luar sana, where you guys akan dapat lah collect. Okay, so yang pertamanya kalau boleh duit ni buat betul-betul untuk diorang. Maksudnya? So maksudnya mak bapak ni kalau boleh jangan pakai lah. Oh, okay. Okay, so kan kita kan dah buatkan bank account untuk anak-anak masing-masing ni. So kalau macam kita dapat duit raya untuk anak-anak ni, dan kita masukkanlah terus. Jangan pakai. Kalau boleh lah. Jangan pakai. So itu yang pertama, letak kat dalam bank. Bank, okay. Kemudian? Tapi bank pun bank, duit pun makin banyak. Sebabnya kita tiap-tiap bulan pun mungkin mak bapak ni akan masukkan dalam tu duit kita sendiri kan. Dalam akaun tu. So bila dah banyak ni, kadang tu collection, Ustaz ingat dulu masa Ramadan, masa raya kecil-kecil, collection paling banyak berapa dalam sebulan? Saya paling tinggi pernah dapat 2,000 lebih. Masya Allah. Tengok. Itu kalau rajin lah. Itu kalau rajin, Masya Allah. Rajin. tapi saya kawan ada kawan saya, kawan kita betul. ada yang 3,000, 4,000 lah. Exactly. Macam ada sesetengah keluarga, duit raya dia tu memang betul-betul dalam tu memang kadang memang agak tebal lah. Tebal. So this is one of cara untuk kita dapat extra money lah. Tapi bukan untuk kita mengharapkan, tapi dah memang culture kita macam tu. So kita akan dapat lah, especially bila kita ada anak-anak ni. So take this an opportunity for you to actually masalah. Saya dah banyak cakap berbahasa Melayu kat sini, English pun dah karat dah. Take this an opportunity for you to do investment. Macam saya katakan tadi, kita dah ada bank account untuk anak-anak ni. So kalau kita stay it idle, because anak kita umur 0 years old dah dapat duit raya dah. Bayangkan daripada 0 sampai dia nak masuk sekolah 7 tahun tu, berapa lama tu. So kalau kita simpan sahaja dekat dalam bank, itu macam you lose the opportunity lah to actually grow the money. Okay, so bila ada duit lebih, take this as an opportunity for you to invest. Invest not for yourself, but then for your budak-budak tu lah, untuk anak-anak tu. Okay, so instead of just letak duit beribu-ribuan kat dalam bank tu, keluarkanlah sikit as an investment untuk diorang. So cakap pasal investment ni, ada macam-macam cara investment. Mungkin kita dah pernah berbual dalam episod-episod yang sebelum ni. Tapi dalam sebanyak episod gitu berbual ni. Okay, so kalau kita fokus on duit raya sendiri, berapa persen yang should masuk savings, berapa persen should macam try masuk investment dan sebagainya? Okay, kalau Allahu Akbar, boleh nampak kaki saya terangkat minta maaf. Kalau dia macam ni, because budak-budak ni dia dapat duit ekstra, maksudnya dia tak perlukan lagi duit tu. Itu yang pertama. Okay, so maksudnya kalau memang ibu bapa tu ada kemampuan untuk letakkan duit tu dekat dalam bank diorang, maksudnya duit tu memang tak diperlukan untuk diorang. Faham ke? Lainlah kalau macam ibu bapa yang mungkin kurang berkemampuan, mungkin dia nak pakai duit-duit ni untuk beli pampers ke, beli susu ke, itu pun tak ada masalah sebenarnya. Itu pun tak ada masalah. Tapi contoh, ni kita tengah cakap pasal yang memang duit raya ni 100% dia masukkan dalam bank account tu kan. At least ada berapa ribu dah cukup dah. Macam 1,000, 2,000 ke, at least kalau macam lagi bagus kalau budak tu dah ada insurans ke apa-apa sakit ke, semua dah covered. Okay. Tapi kalau macam nak cakap tu berapa, at least ada berapa ribu, sikit-sikit dah cukup lah. At least macam ada diorang punya duit sakit ke dapat cover, diorang punya duit hospital pun dapat cover sikit kan. Duit kahwin. Budak-budak ni tak adalah. Duit kahwin. Because budak-budak ni tak selalu sakit. Kalau yang sihat Masya Allah, Masya Allah. Kita tengah cakap
Yang sihat punya lah. yang general punya story. Okay lah. Kita pun tak boleh nak deny lah ada yang special case kan, tapi kita cakap general. Generally budak-budak ni sihat. Sebab kalau nak beli insurans untuk orang 0 years old ni paling baik. Paling murah maksudnya. Okay. So kalau macam tu semua dah ada, semua dah dah tersedia, dan apa lagi? Tak payahlah nak banyak-banyakkan sangat dekat dalam bank account tu. Might as well you investkan kat dalam situ. Duit-duit yang ada kat dalam tu, you investkan. Okay, ada apa-apa lagi Ustaz? Nak kongsikan insyaAllah tentang ni. Okay, apa-apa kalau tentang investment, tentang financial planning, untuk anak, untuk dia anda sendiri, bolehlah contact Ustaz Nasir insyaAllah di Nasir IFC. Nanti tengok kat bawah sini insyaAllah saya akan letakkan nanti. Okay. Dan bolehlah Ustaz, you can have apa, ataupun kawan-kawan lah kat SN Islamik dan sebagainya insyaAllah. Okay, other than that, mungkin sepatah dua kata sempena Hari Raya. Akhir kalam yang pertamanya saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat muslimin dan sesiapa sahaja yang menyambut Hari Raya. Tak kisahlah di mana jua anda berada. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping kita bersukaria ni, jangan lupalah untuk jaga-jaga sikit poket anda. Okay, dalam setiap apa yang kita nak buat, perbelanjaan ke apa, macam saya pernah cakap sebelum ni, dalam episod-episod yang sebelum ni, buat budgeting. Nak bagi duit raya berapa, nak belanja untuk open house berapa, nak beli untuk perabot berapa. Buat budgeting. Kalau ada budgeting, cash flow semua okey, tak terganggu, then by all means you can do it. Yang masalah tu tak buat budgeting satu, and then berhutang sana sini pun satu. Itu yang tak bagus lah. Other than that, saya rasa tak ada apa. Hari Raya ni masa untuk kita bersukaria, untuk kita enjoy main mercun. Astaghfirullahalazim. Janganlah. Singapura tak boleh, haram. Untuk kita celebrate lah, kita dah bersusah payah beribadah untuk selama sebulan. Okay, tapi happy-happy tu pun beringat jugalah amal ibadah kita, jangan kita tinggalkan. Don't let the ibadah yang kita dah buat pada bulan Ramadan go wasted. Jaga mulut, jaga hati, jaga ibadah. Itu sajalah yang saya nak katakan. InsyaAllah ta'ala. Okay. Itu saja daripada episod insyaAllah untuk isu MJ Bual Duit edisi Aidilfitri insyaAllah. Kita jumpa lagi bila entah, sebab jadual kita dua berbeza, sangat berbeza. Timing kan beza, Singapura dengan KL ni timing dia berbeza jauh sikit. ada time zone different, susah nak jumpa. Padahal ni online saja Okay, insyaAllah daripada saya sendiri, terima kasih Ustaz. Okay, daripada saya sendiri insyaAllah mohon maaf la zahir dan batin, minal a'idin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. InsyaAllah moga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita sebaik-baik balasan di syurga nanti insyaAllah. Itu saja daripada kami. Jumpa lagi insyaAllah pada sesi ataupun episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.